Roslan dulu. Sebelum tu terima kasih kepada panel kita. Woi, panel lah. Kita punya speaker yang akan bagi pendapat and then experience, apa carangan and then apa idea. So kita hari ni ada Amirul Ramli. Amirul sihat Amirul lah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. PKP hari ke berapa tak kalau dihitung ni, hari ke berapa dah? Cik Lan sihat Cik Lan? Assalamualaikum. Alhamdulillah lah bos. Sonok. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Kita ada wakil daripada Mak, kita punya lawyer, kita ada juga daripada Alfa Lawel, kita ada Encik Roslan, saya daripada macam biasa. Okay, hari ni kita berbincang mengenai hartanah sebelum dan selepas COVID. Mungkin saya nak tanya Encik Lan, apa pendapat Encik Lan macam ukuran hartanah sekarang ni, adakah sama ataupun dah berubah dia punya situasi? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bertimbang dengan saya lagi. Ini Encik Amirul, Cik Labu. Pertama sekali saya kena maklumkan pada siapa yang mendengar saya bukan pakar bidang hartanah, ada ilmu sikit saja yang Allah bagi. Saya tak boleh nak cerita lebih-lebih, bukan pasal apa, pasal bunyi macam bagui. Tapi sebenarnya saya tak berapa bagui kan, cuma boleh share pengalaman. InsyaAllah pasal ilmu ni Allah bagi, jadi saya suka berkongsi ilmu tu lah. Bukan kata sebab saya pandai sangat, tak kita tak betul lah. Jadi apa-apa yang saya cakap ni just take it with a pinch of salt. Maksudnya hati-hati dengan apa yang saya cakap, sebab saya bila bercakap tu mungkin saya ada agenda saya sendiri. Tuan-tuan dan puan di sana kena siasat apa yang saya cakap betul atau tidak. Itu maknanya orang putih panggil tak bagi, the onus is on you to investigate. Jadi apa yang saya cakap ni kena siasat lah ya. Sebab saya menceritakan pengalaman saya yang kecil, jadi mungkin benda ni tak sama dengan apa yang tuan nak buat. Okey, sekarang kita jawab soalan Cik Labu tadi, macam manakah industri hartanah pada sekarang ni kan. Dia, bagi saya, dia bergantung kepada pelabur tu sendiri. The way you see the market tu macam mana. Dia bergantung pada persepsi pelabur tu. Bagi saya ada tergolong pada golongan pelabur jangka panjang. Jadi untuk pelabur jangka panjang ni, saya nampak opportunity selalu lah. Opportunity ni bagi pelabur jangka panjang, dia datang every 2-3 days dia ada satu opportunity. Dan opportunity ni bukan saja dalam bidang hartanah dan segala macam. So it's actually macam mana kita nak manage kita punya decision making, nak accept pelaburan hartanah tu benda yang bagus atau tidak. Itu bergantung pada cita rasa masing-masing. So bagi saya, harga rumah sekarang ni memang tengah slow dan di Malaysia ni slow, banyak rumah yang tak terjual kan. Banyak dia orang isu CF keluar tapi rumah tak terjual. Bagi saya itu masalah pada developer lah, bukan masalah pada buyer. At the moment ni actually dia panggil kira macam buyer's market lah. Buyer's market ni maksudnya pembeli tu yang dictate the price, macam tu. Okay. Kalau misalan kalau tuan-tuan dan puan katakanlah pelabur jangka pendek, mungkin rasa worry lah dengan harga rumah tengah down kan. Dia bergantung pada persepsi. Yang tu saya boleh jawab macam tu juga, Tabu kan. Oh, dia ada kaitan dengan supply and demand juga Cik, kalau let's say macam situasi sekarang. Ya, betul. Apa-apa saja perniagaan, kalau ada berlakunya jual beli, dia akan subject kepada supply and demand. Kalau macam durian contohnya kan, durian bila kita beli durian belah dalam tengah hari ke tengah petang kan, harga durian tu masih high, masih ramai hendak kan. Tapi bila durian tu main 10 malam, 11 malam, dia jadi low price lah. Boleh negotiate kan, sebab orang dah tak apa nak datang, jadi dia boleh lower the price. So itu basic supply and demand lah. Sama juga dengan hartanah kan. Sekarang ni orang tak open nak membeli hartanah, bukan pasal apa, kekangan disebabkan COVID-19, ramai yang terjejas pendapatan dia, jadi nak apply loan pun susah. Jadi bila nak apply loan pun susah, masalahnya ialah harga rumah tak dapat dijual lah kan. Itu basic supply and demand dia. Betul lah jawapan tu. Betul lah pandangan Labu tu. Okay, faham. Sebab macam sekarang ni, Encik rasa adakah sesuai untuk seseorang tu membeli property disebabkan oleh harga yang rendah?
bagi long term investor, this is the right time to move in sebenarnya. Ni kita ada pilihan-pilihan rumah yang baik-baik lah maknanya. Kan banyak rumah tak terjual, jadi sekaranglah masanya untuk membeli. Pada orang yang ready to sambar peluang-peluang tu, sekaranglah masa yang terbaik. We buy, siapa yang we buy when it's slow kan, we sell when it's high kan, people say like that kan. This is the time lah, buy when it's slow. Alright. Mungkinlah saya nak tanya dekat Cik Ilan kan. Sekarang ni kan most likely orang memang nak beli property. Tapi kalau kita tengok dekat harga sekarang ni, untuk golongan-golongan, mungkinlah untuk golongan-golongan M40 ni sukar untuk membeli property disebabkan oleh property yang harga murah ni dah dibeli oleh orang lain yang nak buat investment. So macam mana kita nak apa solution atau apa pendapat untuk orang yang nak beli sekarang ni? First thing ialah kita kena tanya diri kita nak beli property tu adakah untuk pelaburan sendiri ke, atau nak pakai sendiri ke, atau untuk tujuan pelaburan lah kan. Jadi kalau misalnya dia nak beli property ni, sebab biasanya dia mahal lah harga property tu kan, bukan macam beli investment yang murah-murah ni, macam investment unit trust kita boleh masuk dengan hanya RM1,000 saja kan, kita boleh beli unit trust. Property ni dia makan RM10,000 ke atas lah kan. Susah nak dapat property yang duit muka dia pun less than 50,000 tu susah dapat lah kan. Maksudnya duit muka campur duit lawyer dan sebagainya, bajet dia mesti between 30 to 50,000 mesti ada dalam tangan. Kalau duit tu macam tu tak ada, jadi dia ada cara-cara lain lah. Macam saya ada coach tentang how to buy properties without money down, no money down ataupun low money kan. Sebab saya sendiri pernah buat benda ni. Jadi benda-benda tu memerlukan kreativiti. Jadi bagi pembeli-pembeli yang nak membeli rumah ni, kena tanya soalan pada diri sendiri lah kan, adakah kita nak beli property tu untuk penggunaan sendiri. Jadi kalau nak beli property tu untuk penggunaan sendiri, pertama sekali ialah pastikan kita ada duit backup dulu kan. Duit tu maksudnya duit savings tu kena ada dulu, basic ni kan. Savings ni orang kata dalam 2-3 bulan bekerja lah, gaji 2-3 bulan bekerja tu kira, if you have that amount of money plus duit nak beli property tu kena ada extra lagi. Jadi kalau ada macam tu kan, mungkin kita dah boleh beli property pasal bila kita ada cash in hand, kita macam orang cakap lah kan, orang cakap cash is king. Inilah masanya kalau you have got cash, you can do things kan. Tapi pada anak-anak muda kan, saya ingin bagi sharing sikit lah. Maksudnya bukan semestinya kita dah tak boleh beli property maknanya kita kena pening kepala. Tak, kita kena ada kreativiti. Kreativiti ni nak dapat kreativiti ni dia kena thinking like entrepreneur sikit lah. Kena ada sifat usahawanan. Okay, usahawan ni dia berbeza sikit daripada orang biasa, sebab usahawan dia sentiasa mencari jalan penyelesaian dan dia tak mudah putus asa. Itu jawapan yang saya nak bagi ni. Nampak macam bukan jawapan yang mudah lah nak cerita benda macam tu kan. Jadi, jangan putus asa untuk cuba membeli hartanah. Dan pada sesiapa yang income dia less than 5,000, ini pandangan saya, tak semestinya pandangan saya ni betul untuk tuan-tuan dan puan. Kena usahakan juga untuk membeli hartanah untuk pelaburan, bukan hartanah untuk diri sendiri. Sebab kita mesti usahakan untuk dapat harta. By the time you are 40 and you should have around total asset you should have around 500,000, 700,000 macam tu. By the time you are 40, dia say 40, yes, adik say 40 kan. Kalau dalam umur 40 tu, our asset is less than 500,000, dia akan pecutan akhir tu antara umur 40 hingga 55, pecutan akhir tu. Ya, nak memecut tu masa tu quite tough because bila umur kita 40, kita punya komitmen tinggi. Dan bila kita 40, biasanya kereta kita mungkin ada 3 biji contohnya kan, kereta 3 biji. Jadi lepas tu komitmen terlalu banyak kan. Jadi lepas tu ability to pinjam loan makin kurang, sebab loan ni nak dapat loan dia ikut peringkat umur kan. So bila kita hampir nak pencen loan, kalau kita nak pinjam loan, bayaran bulanan tu jadi tinggi. Dan these are the impact yang kita kena study lah kan.
Tapi alhamdulillah Al-Falah Wealth ni kita banyak memberi khidmat nasihat secara percuma. Mungkin saya nak ada soalan tambahan ni, Cik. Macam ada kawan saya ada pernah tanya sebelum ni. Contohnya kita membeli orang panggil macam tanah lah. So apakah penyebab tanah tu boleh naik harga? Okey, tanah ni dia macam rumah juga lah kan, dan juga macam durian juga lah. Dia naik harga bila ada demand. Itu je tadi yang kita sembang tadi, demand. Jadi apa yang menyebabkan tanah tu ada demand? Tanah tu ada demand disebabkan pembangunan. Okay, pembangunan di kawasan sekeliling dia dia ada gazette by kerajaan tempatan kata nak buat universiti kat kawasan tu ke, ataupun gazette by kerajaan kata nak buat ni kawasan LRT lalu kat situ ke. Jadi those yang menyebabkan infrastruktur ni akan menyebabkan harga tanah tu naik. Jadi ramai orang bermain teka-teki. Nak beli rumah dia akan cari mana satu kawasan ada infrastruktur naik kan. Itu salah satu cara lah. Bagi saya tak fokus sangat pada infrastruktur dan sebagainya, sebab saya ada kiraan saya sendiri. Macam nak beli tanah tu, saya akan fokus pada numbers ya. It's all a numbers game. Bagi saya it's all numbers game. So bila kita nak buat pelaburan hartanah, bagi saya tak perlu emosi. Ini yang isu yang paling utama ialah emotional. Ramai orang nak beli hartanah dia ada emotion kan, dia rasa macam takutlah this and that, tapi investors dia tak kisah. Investors about numbers. Jadi saya akan guna formula saya sendiri untuk beli hartanah, dan daripada formula tu saya akan rasa macam saya ada, dia panggil calculated risk. Okay, when you do your calculation kan, you ada estimates of how much your asset is going to grow. Dia cakap putih pula. Bila asset kita nak grow over a period of some time kan, kita ada estimate of the pricing yang harga dia akan naik. Contohnya kalau kita beli rumah sekarang ni, contoh rumah 300,000 dan tempoh 5 tahun, possible tak dia jadi double kan? Kalau kalau nak jadi double, simple je, 72 bagi dengan 3 tahun, then you know how many percent you should get from that property lah. That is a rule of 72 dia panggil. Now when you look at that of targeted price, suddenly COVID datang. Okay, COVID datang menyebabkan harga rumah tu surrounding that area dan termasuk area tu, dia suppress the price. So dia punya anomaly tu kita tak jangka. Jadi di situ bila kita ada set the target price, you must have some kind of statistical punya analysis lah pula kan. Dia ada plus minus, how many percent tolerance that you can take. Okay, this is your target, and then katakan dia jatuh by 20%, you boleh accept tak dia punya kejatuhan 20% di masa akan datang. So if you do this analysis, then you will not be gambling. Okay, sebab ramai orang membeli apa-apa aset, tak kira dia nak beli stock market ke forex ke. Saya tak galakkan forex, sebab bagi saya forex benda yang bagi saya lah, saya jangan ikut saya cakap forex ni bagi saya haram, sebab saya ikut ustaz-ustaz yang bagi tahu forex haram sebab dia membeli duit cerita. Tapi that side. Kalau ada topik nanti Cik Amirul nak sembang pasal forex, kita boleh sembang pasal forex lah. Tapi again, I'm not an expert. Jadi saya cakap ni untuk diri saya sendiri lah kan. Okey, jadi bila kita buat calculation tu, calculated risk, kita dah ambil the calculation is all about numbers. It's a numbers game. So when you know how to play the game, insya-Allah kita tak ada rasa berduka cita lah, tak ada tiap hari sakit semak perut kan. Kita nak invest tapi tiap hari kan penyewa tak ada. Kita dah beli rumah, penyewa tak ada. So those kind of people, dia kena tahu dia punya risk tolerance lah kan. Itu jawapan saya kot, lebu panjang dah jawapan saya pun. Faham Cik, sebab 2 hari lepas atau 3 hari lepas kawan saya ada tanya pasal tanah ni. Dia macam nak beli tanah, and then dia macam nak usahakan tanah tu lah, macam buat kebun ke ataupun ekoturism ke. So dia tanya saya lah apa pendapat saya mengenai kenaikan harga tu. So saya pun lebih kurang jugalah saya explain kat dia caranya macam ikut pembangunan, ikut apa yang ada dekat atas tanah tu. So lebih kurang jawapan macam tu jugalah. Mungkin saya pun dah faham. Ada mungkin kalau macam pelaburan ni adalah tempat untuk kita macam menyimpan duit yang ada sekarang ni. Saya macam contohnya macam mana cara orang Malaysia nak beli
property bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Tak, sebab kawan saya ni pun dia duduk Cambodia. So okay. Dia duduk Cambodia sebenarnya. So dia tanya saya, boleh ke beli tanah under nama dia? Dia orang Malaysia tapi tak dapat PR lagi lah. So saya pun tak tahu. PR di Cambodia? Cambodia. So dia tanya sebab saya pun tak berapa ada experience untuk membeli property di luar negara. So mungkin saya boleh Encik Roslan boleh terangkan macam mana cara-cara untuk beli property ataupun beli harta tanah di luar negara. Nampak. Okay, sorry, ni kat rumah saya ni, mak saya tanya. Mak saya duduk dengan saya, alhamdulillah. Kan? Saya tanya boleh ambil tak? tak nampak kamera, dia fokus kat dinding je. Okay. Boleh. Sorry Okay. Daripada kawan Labu tadi yang di Cambodia, dia boleh beli hartanah di luar negara, tapi dia dah duduk di luar negara, maka dia bolehlah beli hartanah kat Cambodia kan? Okay, pertama sekali dia kena siasat dengan lawyer. Dia kena cari lawyer dulu. Dan lawyer jangan cari satu lawyer. Lawyer kena sentiasa cari 3 lawyer. Minimum 3 lawyer. Sebab kita nak pastikan information tu tak ditipu. Maka kalau ada 3 lawyer yang berbeza, makna the information yang kita dapat tu kita boleh berbanding-banding lah. Kan? Jadi Cik Amirul ni lawyer saya daripada dulu lagi. Dan apa-apa pun saya akan beli tanah ke apa, saya akan cari Cik Amirul lah. Tak saja cerita dekat ni kat kawan Labu ni kan. Di Cambodia, cuba sebab kita dengan lawyer ni kena buat kawan actually. Dan lawyer ni dia bukan lawyer yang biasa-biasa, dia kena lawyer yang understand investment. Jadi alhamdulillah tim Cik Amirul ni, Cik Afiq dengan Puan Hidayah, mereka ni dah understand saya punya rentak investment. Jadi apa-apa information yang saya nak mereka dah tahu. So find a lawyer yang boleh bantu dia untuk membeli hartanah tersebut. Jadi kalau dia berminat untuk memiliki hartanah tersebut sebagai investment, then the lawyer mesti understand this is for investment. Dan lawyer tu akan advise dia jika sekiranya ada cukai-cukai yang tertentu yang dia kena bayar. Lepas tu dia kena tahu sama ada dia layak memohon bank di Cambodia. Kalau dia tak layak pinjam bank di Cambodia, then dia kena usahakan cara untuk dapatkan duit untuk membeli hartanah tersebut lah. Mungkin dia boleh apply bank international kan. Contohnya di Cambodia ada tak public bank for example, ataupun HSBC very international lah. Saya kena deal dengan HSBC lagi senang kalau nak beli property overseas. Okay, jadi dengan bank tu kita boleh berurusan. Maknanya bank dapat tahu kita punya income in Malaysia, and income di Malaysia tu boleh tak cover the loan in for example in Cambodia ke ataupun di Australia ke dan sebagainya lah. Always have a good lawyer, that's number one. And then secondly ialah a bank. Mungkin bank yang can support the loan tadi lah. Itu pandangan saya lah. Yang ketiga baru cari real estate agent. Real estate agent pun satu hal juga, sebab real estate agent ni dia favourite dia nak cari dia punya income sendiri kan. Real estate agent ni kena understand investors needs. Saya setakat ni kat Malaysia susah cari real estate agent yang ikut rentak saya. Dia ikut rentak dia. Kalau ikut rentak dia, saya kata goodbye lah kan, saya boleh buat sendiri. Di New Zealand saya ada kawan lah. Di New Zealand anak muda juga yang tahan merentak saya. Saya akan bagi tahu dia saya investor jenis sekian dan saya akan maklum kat dia I need this kind of property, okay you tolong cari untuk saya. One thing about sebab saya biasa dengan New Zealand, dia senang, dia sana SMP pakai fax dia terima sebab dia trust us. Itu yang kadang-kadang bila fikir balik kan, orang Malaysia ni kadang-kadang menipu orang sana banyak kan, pasal dia ingat orang Malaysia macam orang mereka kan, orang jenis trustworthy. Tengok orang Malaysia kaki kapur, macam tu pun tak bagus lah kan, memburukkan nama investor lain di Malaysia ni. Cuma nak bagi tahu benda macam tu lah. Dia bagi kawan-kawan di Cambodia tu cuba dapatkan first lawyer yang baik, 2 banker, and then number 3 tadi baru cari real estate agent macam tu. Satu soalan lagi, tambahan sikit. Okey, boleh silakan. Kalau let's say dia membeli dekat Cambodia contohnya, adakah kita boleh menggunakan nama kita sendiri ataupun kita kena gunakan proxy sebagai pembeli ataupun penama untuk property tu, aset tu? Okey, again dia bergantung pada undang-undang sana lah. Kalau boleh pakai nama sendiri, why not, pakailah nama sendiri kan. Kalau undang-undang kita tak boleh, kena ada pakai proxy, then you have to form the proxy punya ni, maybe under syarikat ke kan.
boleh ke SMP bubuh dua nama, satu rakyat Cambodia, satu rakyat Malaysia? Boleh ke macam tu? Kalau tak boleh, then apakah syarat-syarat lain? So the lawyer should be able to advise him lah macam tu kan. Bila nak kena pakai proxy, the best thing is lawyer will tell you. Okay. Cik Lan, saya selalu baca berkaitan dengan orang marah, yang mana orang yang nak kata, yang berminat dengan investment, yang berminat dengan pelaburan hartanah hari ni, memang fokus kat hartanah. Maybe dia adalah juga investment yang jadi. So bila dia beli property, adalah property yang melibatkan orang yang middle income, adalah 1,000, 150,000. Then bila dia keep required tanah property tu, so sale untuk geng lain, untuk orang yang middle income ni dah makin tak ada selection, tak ada. So makin lama orang makin marah. Yalah, property jual banyak-banyak, tapi yang duk beli adalah orang-orang yang duk buat property ni. Tapi bila nak sewa balik mahal, so mereka tak boleh beli rumah tu. So apa pandangan Cik Lan? Benda-benda ni memang naik di Facebook lah, komen whatever. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya pandangan regarding isu ni kan, kita sebagai investor, kita kena ada social responsibility lah. Kalau kita asyik beli rumah yang low cost and then kita replace that, I think it's unfair lah pada orang yang tak boleh nak beli rumah yang lebih tinggi. Kalau kita can afford to buy high end property, slightly higher price ni property, go for that one lah. Janganlah beli property yang untuk dikhaskan pada orang yang nak kena beli, tak mampu beli rumah lagi mahal. So kita sebagai investor kena ada thinking macam tu lah. Kita nak kebahagiaan sejagat, kita bukan kita saja nak kaya seorang kan, orang lain pun nak ada rumah juga. So kalau boleh try to focus property yang lebih tinggi sikit lah. Janganlah target all the properties yang dia tak mampu nak beli kan. Property yang macam tu yang dia orang mampu beli, tapi yang investor banyak duit ni pergi beli pula. So kita telah menyekat rezeki dia pula. Macam tu bagi saya itu tanggungjawab kita sebagai orang Islam. On the other hand, on the other side punya view pula kan, kalau dalam Islam property yang tu tak ada orang nak beli, taman tu dah sampai umur taman tu dah 20 tahun, that's a low cost, rumah tu empty, drug addicts pun masuk kan, pecah tingkap, pecah pintu, then let the investor buy lah. Kalau yang tu kan boleh tukarkan rumah tu. So there's a give and take from different level of societies lah. We have to think about supporting each other kan. Yang mampu go for slightly higher end, yang tak mampu jangan komplain jika rumah tu sampai 10 tahun abandoned for example. Yang investor saja yang boleh turn around that property. So bagi chance lah kat investor ambil that kind of property. Kecuali lah kalau macam property tu kan, property yang government gazette untuk B40 for example, nak beli property di kawasan tu ada sekolah dan sebagainya, then let it be lah. Investors janganlah target property tu, kadang-kadang pakai rumah nama adik-beradik, beli property macam tu kan. I think rezeki ni Allah bagilah. Takat mana kita boleh kumpul harta dekat you kan. And how long can you live? You don't know, you're gonna die tomorrow, you know. So if you can think along that line, this is what cantiknya Islam is, because Islam mengajar kita mengingati mati. And you believe it or not, sorry saya cerita macam ni bukan saya daripada hati, saya kesian pada orang miskin sebab saya dulu orang miskin. Ini yang saya nak bagi. Yalah sekarang pun taklah berapa ada sangat. Tapi cerita tu kan, because why? Kalau you tengok Steve Jobs kan, Steve Jobs dia bagi dekat dia punya speech pada budak-budak graduation dekat Stanford University. You should Google that, how Steve Jobs actually think about death. Tak, Nabi dah ajar dah benda-benda macam ni. So we jangan jadi kemaruk sangat sampai semua harta nak tibai, tak boleh. We cannot afford that kind of way of thinking. That's the reason why umat Islam sekarang ni jatuh teruk. Because you know, yang kayanya umat Islam Melayu pula. Umat Islam ni di dunia pun kan, di Melayu pun samalah. Yang kaya sikit saja. Yang susah ramai. So yang kaya-kaya tu you kena think about other people tau. You jangan rimbat semua investment nak ambil kan, ini pun nak ambil, itu pun nak ambil kan, nak jadi adun sebab nak rimbat lagi, you know, kelapak sangat. Kita kena ingat kita hidup ni tak lama. This is the thing. You nak kekah untuk anak-anak pun you think hard about it.
harta yang you ambil tu you happy dekat dunia saja, tapi bila you mati, katakan tomorrow you mati, saya talking ni kepada investor yang gila sangat dunia ni. Saya tegur lah sebagai pakcik, saya tegur apa salahnya kan. Investor yang gila dunia ni, esok dia bawa kereta pun mati accident, macam mana nak jawab? Tiba-tiba kena bedai dalam kubur. Benda macam tu kita kena fikir lah. So think world view. Umat Islam ni dia sejagat, kita support each other. You know, kita punya level of supporting tu kena terjemahkan dalam kita punya action. Ini pandangan saya lah kan. Cik Labu ke Cik Amirul katanya ni? Saya Cik Lan, last soalan saya tanya. Dia boleh tanya lah, tak lah pun tak apa, 3-4 soalan boleh kan. Tak apa, saya potong Labu tu. Okey. Labu kalau ada soalan tanya. Boleh, silakan. So, saya ni boleh saya jawab. Saya punya soalan tadi Cik Lan sebut pasal salesman, dia legal sale. And so dia legal sale tu standard lah, kita tak boleh nak kata apa lah kan. Tapi kita kadang-kadang macam kawan saya actually, dia trap, dia dalam keadaan trap. Contohnya property tu tak ada development, which is kawasan tu dia katakan nak develop hospital ke universiti kan, tapi tak ada, dia tak ada. So saya tanya dia, ada study tak benda tu? Tak ada. Tapi salesman duk jual benda tu lah, duk jual masa dia pergi tu, duk jual tu. So masa tu jadi tak boleh nak sewa, then universiti tak ada tenant, so dia ada problem. So saya nak tanya apa beza Cik Lan daripada segi Cik Lan punya business ni, yang advisory ni dengan mereka? Okay, yang saya punya advice ni actually more on investments. Okay, investment dia all about numbers, dia bukan about emotion. Jadi kalau you come and see me trying to buy property and asking about your own property kan, saya boleh sembang sajalah kan, saya bagi cadangan, saya bagi pro and cons, saya bagi decision matrix, this all for free guys, all for free. Okay, ini Allah bagi rezeki ilmu kat saya share saja. The issue-nya ialah if you buy for investment purposes, then the paradigm is totally different. It's all about numbers. If the numbers stack up, then you just shoot it, you just get it, grab it. If the number is not right, then you don't invest in that area lah. That's how I actually evaluate the investment kan. Okay, so that's one thing. Tapi kalau dia nak beli untuk diri dia nak pakai rumah tu, dia bagi saya dia kena tanya bini dia. Kalau pembeli tu lelaki, dia kena tanya bini, sebab bini actually dia punya emotion to the property is very deep. Macam tu kan? Banyak bini akan like sekali ni, dan bini akan share video ni. Tak share lah kan. That's the truth. If you buying property, you have to bring your wife along if you buying for your own. Sebab saya pernah cerita dekat ramai pada saya buat seminar, kadang orang datang, saya beritahu kat dia cerita lawak. In New Zealand, I punya masa tu gila hartanah lah kan. Jadi I would sign dalam 10-15 keping SMP, I would sign. And then I will inspect the property. I bawa Kak Farah, you kenal Kak Farah. You kenal Kak Farah. I can see Kak Farah shivering tau, takut dengan perangai saya. Kak Farah sebenarnya? Kak Farah dah, you kenal. Kak Farah is my wife lah. Okay, jadi cerita dia, saja cerita kan. Jadi bila tengok macam tu, I feel why do I bring this for me je kan? For me, I buat investment. So when I saw her macam tu, and I feel guilty tau, because macam bagi dia pressure. Jadi that's when I learn rupanya wife actually the decision making is very powerful. Kalau kita nak beli rumah untuk diri kita sebenarnya kan, it's okay to bring your wife, bagi tahu kat dia. Tapi kalau you buying for yourself, for your investment, then I think it's best bagi kita kat wife saja, then bagi tahu kat dia, don't worry, I know how to handle, because it's all about numbers. Jadi numbers is very important. You know kan, you know that return on investment dia banyak calculation dia, return on investment for the property. So when the 3-4 calculation of return investment, it just give you alert green light 3 kali, then sambak lah. That's the way I would go for it lah. That's the way I would answer your question. Macam tu ke Amirul? Okay. Saya tertarik pada yang Cik Lai kata kena bawa bini lah kalau nak beli. Selain daripada kita bawa bini tengok rumah dia, kita lihat dekor lah. Aduh, okay, saya tak ada apa-apa soalan. Labu kalau ada soalan lain boleh tanya ataupun boleh close kan. So far saya tak ada apa-apa soalan lagi. For information siapa yang tengah kita ada komen-komen jugalah. Tunku Fauzi cakap betul, bini rules memang
Memang betul lah tu. So banyak property yang saya jual bini betul lah. Most likely isteri dia akan decide lah sama ada property tu bagus untuk dibeli ataupun nak dijual. So on record kita dua tak kahwin lagi tau. So thank you to Cik Lan bagi tip dan yang mulia Tengku Fauzi. For siapa-siapa yang tengah menonton ni ataupun melihat kita punya siaran langsung, let's say lah kalau teringin nak beli property, nak cari lawyer, boleh contact kita punya brother Amirul kat sini. So dia akan handle dari segi cara-cara pembelian lah, dari segi lawyer punya side. And then kalau nak dapat advice ataupun nak tahu lebih lanjut mengenai pembelian property macam mana, and then how kita choose property tu sesuai untuk investment ataupun sesuai untuk ditinggal, boleh contact Encik Roslan. Boleh je InsyaAllah. Ya, so, boleh hubungi saya lah kalau apa-apa nak tanya for free, anything that, especially yang golongan B40, kalau nak own the property macam mana nak buat, I can assist you, I can advise you free of charge. Free of charge. Memang macam tu. Semua advice pada semua orang is actually free of charge. I don't charge anything on that one. Pada investor saya akan charge lah, investor banyak duit. Bila ada apa-apa ni kata-kata Ahil, saya you tanya Puan Hidayah lah, kalau dia nak charge dia charge. bagi apa betul ya. InsyaAllah. Okay. So kita dah habis topik untuk hari ini mengenai pelaburan hartanah sebelum dan selepas COVID, insyaAllah. So terima kasih kepada Cik Roslan, Cik Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.